حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل. InsyaAllah, insyaAllah. Ini kita cari santai lah tu. Okay. So, can introduce you and Imam Muda Hasani. And then, Dia dah masuk dah belum? Imam Muda dah masuk dah? Ya? Imam Muda dah masuk ke belum? Tak, saya tak tahu lagi. Mungkin dah masuk belum. Saya cek kamu dulu. Mul. Okay. Dah masuk belum? Apa yang apa ni Pak Om punya songkok tu apa tu? Macam mana? Tangan ke apa tu? Yang apa tu? Kamera dia. Di kamera begitu. Okey. Susah ke tepi sangat. Dia apa ni? Dia susah ke tepi sangat. Apa dia ganggu je songkok tu. Tengah sikit. Itu tak boleh tu tepi tak boleh. Lagi ngala ke kan your left. Go to your left. Ya, okey. Tak boleh. Jangan ke kanan sangat. You punya apa ni? Muka. Ya. Okey. So macam mana Pak Om lah, Pak Om moderator. Saya mulakan. Boleh mula ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam ma'alizah pada semua penonton live malam ini. Kita beruntung dan kita dapat bersiaran live daripada ma'alizah yang akan dihadiri oleh dua tokoh yang tak asing lagi
Yang pertama adalah seorang bekas Esko Negeri Selangor, seorang agamawan dan seorang pengusaha. Dan program projek yang diusahakan sekarang adalah satu projek yang mana tidak ada satu projek macam ni melainkan di Selangor sahaja, dan dia yang mengasaskannya. Nama itu adalah Anjung Husnul Khatimah, satu pusat pendidikan di mana ia mendidik warga-warga tua untuk mati dalam husnul khatimah jika diizinkan oleh Allah. Dan beliau tak lain tak bukan adalah Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Yang kedua adalah satu pemuda, agamawan dan pengusaha yang sampai hari ini mengusahakan pakaian dan lain-lain, dan dia akan menjadi speaker nombor 2. Dia tak bukan adalah Imam Muda Hassan Adli. Jadi kita mulakan siaran malam ini anjuran Persatuan Khairat Kematian dan Masalah Perdana dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Sabah untuk kita menyambut Ma'al Hijrah. Tapi di dalam era COVID-19, di mana kita ada beberapa SOP di mana kita kena mengikut. Dan saya akan beri laluan kepada Datuk Dr. Hassan untuk bermukadimah, memulakan acara malam ini dengan tajuk Ma'al Hijrah masa COVID-19. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi Pak dan Haji Zahrum yang menjadi moderator pada malam ini, alhamdulillah. Yang dikasihi, yang berbahagia, kita punya Imam Muda Hassan Adli yang memang tidak asing lagi dan bersama dengan saya, tuan-tuan, setiap hari Ahad pagi. Setiap hari Ahad pagi pukul 7 pagi, tuan-tuan. Ahad pagi 7 pagi saya terus bersiaran bersama dengan beliau, dan gandingan beliau ialah Ustazah Syaurah Ishak, seorang anak muda hafaz Quran dalam keadaan mudanya, dalam umur 22 tahun, 23 tahun begitu, sudah boleh menubuhkan satu consulting firm yang namanya Insyirah Consulting Firm. Alhamdulillah. Dan sudah menulis buku dan berbagai-bagai lagi, alhamdulillah. Dan dapat itu, tuan-tuan dan puan, Imam Muda Hassan Adli digabungkan dengan Ustazah Syaurah, banyak bincang mengenai hal-hal anak muda, banyak bincang mengenai hal-hal remaja, banyak bintang mengenai peranan anak muda dalam konteks kita membangun diri, membangun keluarga, membangun masyarakat, dan akhirnya membangun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, alhamdulillah. Dan saudara, pada malam ni kita nak cerita amal hijrah dalam konteks COVID-19 ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Mungkin Pak Rom pun boleh masuk cerita sikit, Imam Muda boleh masuk cerita sikit, tuan-tuan dan puan. Kalau kita berforum ni, saya pun tak bercadang nak bercakap lebih daripada 5-6 minit begitu. Batu pusingan kalau boleh, kalau 5-6 minit satu orang, kita boleh buat dalam 3-4 pusingan nanti dalam program ini, insya-Allah. Okey, bila menyebut tentang 10 minit. 10 minit, 10 minit. Okey. Bila menyebut tentang hijrah ini,
Saudara-saudara, dia ada dua perkara yang kita kena bincang. Sebab sambutan Mahal Hijrah, sambutan Mahal Hijrah, sejak saya kecil-kecil hari itu dah ada sambutan Mahal Hijrah. Dan Malaysia adalah antara negeri dalam dunia ni yang diberikan cuti menyambut datang satunya Muharram Mahal Hijrah. Tetapi saudara-saudara, kebanyakan kita, minta maaf saya sebut, tak percaya mari kita tanya anak-anak kita, tanya orang dewasa kita, tanya orang tua-tua kita pun tuan-tuan dan puan. Apa dia sebenarnya Mahal Hijrah? Saya rasa tak ramai yang boleh menjawab dengan baik, tak boleh menjawab dengan betul, tak boleh menjawab intipati apa dia sebenarnya hijrah itu. Jadi kita sebut Mahal Hijrah, kita sebut hijrah, kita sebut hijrah, kita sebut hijrah. Begitu saja. Tiap-tiap tahun, tuan-tuan dan puan, satu Muharram akan datang, satu Muharram akan pergi, datang lagi, akan pergi, datang lagi, akan pergi, datang lagi. Kita masih ditakut itu juga. Yang tak jaga semayang, terus tak jaga semayang. Saudara, yang tak baca Quran, terus tak baca Quran. Yang buta Quran, terus buta Al-Quran. Yang rumah tangga bercakaran antara suami isteri, terus bercakaran suami isteri. Yang anak tidak dididik, terus anak tidak dididik. Isteri terus tidak ditarbiah, terus tidak ditarbiah. Jiran tetangga, tuan-tuan dan puan, kita memulaukan jiran tetangga. Dan kita memulaukan masjid, memulaukan surau, tuan-tuan dan puan. Daripada sejak mula kita pindah ke kawasan itu, dah 18 tahun. Orang semua datang tapi muka kita tak ada di surau. Muka anak kita tak ada di surau. Muka kita tak ada masjid, muka anak kita tak ada masjid. Saudara-saudara, tapi kita cerita hijrah. Hijrah ni tuan-tuan dan puan, secara fizikal, the physical hijrah ialah Nabi atas perintah Allah Subhanahu hijrah ini diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Madinah itu namanya Yathrib sebelum itu tuan-tuan dan puan ya. Untuk sebab Nabi diseksa, Islam tak dapat berkembang di Mekah, berbagai-bagai ancaman nak membunuh Nabi Muhammad SAW. Perintah Allah supaya Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Saudara-saudara, saya nak sebut untuk orang Islam, untuk saudara, untuk saya kena faham betul-betul ni. Pasal hijrah daripada Mekah ke Madinah itulah terbentuknya satu negara namanya negara Islam di Madinah. Pasal hijrah itulah tuan-tuan Islam tersebar di Afrika, tersebar di Asia, tersebar sejauh di negeri China, tuan-tuan dan puan. Atas sebab itulah Islam telah memerintah dunia ni hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Dan satu tradisi yang ditinggalkan oleh Islam ialah tradisi akhlak, tradisi iman, tradisi takwa, tradisi teknologi, tradisi ilmu, tradisi kasih sayang yang ditinggalkan oleh Islam, tuan-tuan dan puan. Inilah tamadun yang tidak ada dalam tamadun sebelum ini. Tamadun Eropah pun tidak ada. Masa itu during the dark ages of the Western people kan Europe, dark ages of Europe masa itu. Kita sudah bercahaya tuan-tuan. Bumi kita sudah bercahaya. Orang Islam sudah bercahaya. Dan telah kita bagi tahu dunia bahawa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada satu benda pun yang boleh menyaingi tingginya Islam itu. Saudara, okey. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kita sebut hijrah ni, saya nak sebutkan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang hijrah ni. Hadis itu berbunyi tuan-tuan dan puan, orang yang benar-benar hijrah. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Al-Nasa'i. Orang yang benar-benar berhijrah ialah orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang benar-benar berhijrah ialah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukannya? Judi dilarang, zina dilarang, minum dilarang. Tuan-tuan dan puan apa lagi tuan-tuan dilarang? Rasuah dilarang. Apa lagi tuan-tuan dan puan? Mencuri harta orang dilarang, makan harta orang dilarang, makan harta anak yatim dilarang. Apa lagi dia larang? Memutuskan silaturahim dilarang. Banyak lagi yang dilarang tuan-tuan. Kita tinggalkan itu dan kita tidak melakukan itu atas nama hijrah, maka kita tinggalkan buat selama-lamanya tuan-tuan dan puan. Kalau pernah kita melakukan, tidak lain yang tidak bukan, tuan-tuan. Satu Muharram ini, malam satu Muharram yang lepas ini, tuan-tuan puan, tuan-tuan sudah menangis di hadapan Allah. Merintih di hadapan Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan, tuan-tuan. Kerana walaupun disebut hijrah, tapi kita masih tidak berhijrah lagi. Tuan-tuan, mungkin badan berhijrah, tapi hati belum berhijrah. Mungkin badan berhijrah, tapi iman belum hijrah. Bagi badan berhijrah, takwa belum berhijrah. Mungkin badan berhijrah, tuan-tuan, seluruh manusia rohaninya, manusia spiritualnya, manusia emosional dan intelektualnya belum berhijrah lagi, walaupun badannya mungkin telah berhijrah. Pindah daripada Johor pergi ke Kedah, pindah daripada Kedah pergi ke Sabah dan Sarawak dan sebagainya.
oleh kerana tugas pekerjaan dan sebagainya. Tapi itu pemindahan fizikal, tuan-tuan dan puan. Yang kita hendak, yang Nabi menekankan sangat, perpindahan fizikal itu berlaku, bagus, memang dilakukannya. Tapi yang lebih besar daripada itu ialah perpindahan spiritual kita, daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Tuan-tuan, akhirnya Pak Om, saya ingin menyebutkan ya, dalam peristiwa perang hijrah itu, macam-macam dugaan yang Allah datangkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, dia diburu, dia nak bunuh. Orang Quraisy nak bunuh Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Menyuruh di gua, tuan-tuan. Tapi ada satu ayat dalam surah Taubah ayat ke-40. Ayat itu berbunyi, La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Apa dia, tuan-tuan? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, jangan kamu ragu. Allah bersama dengan kita. Tuan-tuan, kalau kita ambil ini, tuan-tuan, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau ini kita ambil, ini dasar kehidupan kita, dasar diri kita, dasar keluarga kita, dasar masyarakat kita, dasar pemimpin kita. InsyaAllah, tuan-tuan, we are going to be somewhere above the rest of the people in the world. We are going somewhere. Tuan-tuan, we are going to create history after history, history after history. Good history, tuan-tuan, good history. Yang kalau misalnya kita pergi atas prinsip, janganlah engkau berduka cita. Tuan-tuan, dalam bahasa Inggerisnya, no more grief, don't grieve, don't grieve. Allah is with us. Do not grieve, Allah is with us. Kalau inilah prinsipnya, tuan-tuan, Masya Allah, bayangkan, tuan-tuan, apa yang kita nak takut? Allah bersama dengan kita, tuan-tuan. Dengan family, Allah bersama dengan kita. Dengan masyarakat, Allah bersama dengan kita. Bagi pemimpin-pemimpin, tuan-tuan, nak beritahu pemimpin kita, Allah bersama dengan mereka. Allah bersama dengan kita. Sebab itu, tuan-tuan, kita mesti letakkan jalur hidup kita ini, jalur hidup yang bersediakan kepada Islam, kepada iman, kepada taqwa dan kepada ihsan. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hijrah. Terima kasih Pak Om. Mudah-mudahan kita tengok dalam pusingan yang berikutnya, mungkin kita boleh terangkan lagi perkara-perkara yang perlu diterangkan dalam perbincangan pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Satu pembukaan yang sungguh bernas, yang sungguh bererti, ya, hijrah. Dan sebenarnya banyak generasi kita tak mengerti apa itu hijrah. Macam Datuk ungkap tadi. Sebab kita dibesarkan dalam mold, dalam acuan Gregorian. Mana tu ikut pada January, February, March, April, May, by December, Christmas dengan New Year. Itu kita sambut. Macam mana orang kafir, orang Yahudi, orang Kristian sambut, kita sambut. Sebab apa? Acuan kita dah begitu. Kita dah dibesarkan cara gitu. Jadi ialah tak disalahkan sebab kita dijajah oleh British. Dan kita dididik oleh British. Pendidikan agama ni lambat datang pada kita. Ya. Dia datang masa kita tengah belajar di sekolah, itu pun cikgu agama datang pun datang tidak datang kelas. Dia tahu agamanya, kita relax. Ya, inilah kita. Ambillah perhatian bahawa tahun Islam mustahak. Hafallah bulannya. Banyak orang kita tak hafal. Ya. Tapi macam saya cakap tadi lah, kita tak berubah. Sebab kita masih takut yang lama. Yang tengok TV Maghrib. Azan kat luar tu. Dia kata sini belum azan lagi. Betul, TV tak azan sebab itu kita duduk di tempat lain. Ya. Tapi itulah dia. Sekarang kita pergi kepada yang bahagia Ustaz Imam Muda Hasan Adli yang saya hormati. Imam Muda ni adalah rakan pada anak saya, ya, di UAE. Dan Alhamdulillah saya ajukan soalan kepada Ustaz. Macam manakah pandangan orang muda tentang hijrah? Pandangan dan juga harapan orang muda tentang hijrah. 5 minit. Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair amma ba'd. Yang terima kasih ya Ayahanda Muhammad Haji panggil Pak Om ya ataupun Haji Zahrom. Seterusnya tak lupa ya yang dikasihi, yang dihormati lagi disegani Ayahanda Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali ya, rakan panel ya, selalu kita bersama pada hari Ahad ya. Sudah beberapa minggu setiap hari Ahad subuh kita bersama dan tak sangka malam ni kita dapat bersama lagi, alhamdulillah ya. Dan tak lupa juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, tak lupa juga terima kasih pada pihak Yayasan Sabha dan juga Persatuan Khairat Kematian Damansara Perdana Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. COVID-19 versus Iman 1443 Hijrah. Inilah tajuk yang kita pilih, yang kita nak bincangkan pada malam ni. Malam ni sudah masuk 2 Muharram, Maghrib tadi ya. 1442 dah meninggalkan kita. Soalan ditanyakan tadi, pandangan orang muda terhadap ya tahun baru Islam ni macam mana, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau yang sedang menonton tu jangan lupa like and share supaya lebih dapat ramai lagi dapat manfaat insya-Allah ya. Kalau ada soalan pun mungkin boleh tanya di ruangan komen, insya-Allah kalau kita boleh sempat jawab kita jawablah. Malam ni kita forum santai-santai begitulah, kita bincang-bincang begitu insya-Allah. Baik, sebenarnya kalau kita lihat ya tahun baru Islam ni 1443 Hijrah dalam suasana COVID-19. 2 tahun dah kita menyambut tahun baru, tahun baru Islam ya, 1442, 1443 dalam suasana kita berperang dengan makhluk Allah yang tak nampak dengan mata kasar, COVID-19. Ya. Pelbagai ujian, satu demi satu ujian datang pada kita. Semalam kita dikhabarkan dengan satu berita yang sangat mendukacitakan. Ya, pemergian seorang yang wallahu ta'ala alam, tapi saya melihat kematian yang cukup baik. Sebab banyak ya, ramai mendoakan beliau. Iaitu almarhumah ya, Siti Sarah Raisuddin. Kan? Kematian yang cukup baik saya nampak ya. Dalam orang kata, sudahlah baru melahirkan anak. Itu satu perjuangan. Ya, seorang ibu orang kata apa, nak melahirkan anak bukan mudah. Saya tak pernah merasa ya. Orang perempuan merasalah macam mana sakit ya. Orang lelaki paling sakit pun dia masuk jawi je kan. Dia sunat dia sakitlah. Itu pun kalau suruh kali kedua pun dia tak mau dah. Ya. Tapi orang perempuan bayangkan ya, begitu kesakitan yang sangat melahirkan anak, kemudian ya bertarung nyawa dengan COVID-19. Tambahan pula ya, meninggalkan tahun 1442 Hijrah dalam keadaan yang saya nampak baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan beliau. Saya Pak Om ya, saya baca adalah posting rakan-rakan kita di Facebook. Saya ada baca satu pasangan suami isteri ni. Dia cerita apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suami suruh masak Maggi. Cerita dia lah ya. Suami suruh masak Maggi. Tapi si isteri ni nyampahlah, asyik-asyik kita je masak. Masak Maggi pun nak suruh orang masak. Kan? Masaklah sendiri kan. Jadi isteri ni dia masak jugalah, tapi dalam keadaan macam terpaksa. Ya, masak juga. Tapi dengan kematian almarhumah Siti Sarah ni telah mengubah cara fikir dia. Dia kata, ya Allah, dalam keadaan yang mengejut, tiba-tiba Allah tarik nyawanya. Jadi dia rasa bersalah pula. Dia kata baru-baru ni suami balik rumah, penat. Suami bekerja, malam bawa balik rumah. Suami pula kata, siang hari ni sempat makan apa, makan oat ke, makan apa, popcorn gitu je. Sebab penat bekerja tak sempat makan. Penat balik rumah dia pun tertidur. Isteri pun pukul 3 pagi ni masaknya nasi goreng, telur, mata kejut suami, bang bangun, tengok. Sebab apa dia rasa bersalah? Sebab tidak menyantuni suami dia. Jadi sebenarnya peristiwa hijrah ni ya, kalau kita lihat daripada banyak sudut ya, banyak benda kita boleh belajar. Ya, tengok bagaimana Siti Sarah ya, almarhumah yang telah berhijrah ya, daripada seorang yang tidak memakai hijab, kemudian ya Allah Ta'ala buka pintu hidayah, Allah bagi dia peluang, ruang dia untuk berubah. Alhamdulillah.
Ya, akhirnya orang kata mati dalam keadaan yang mulia, insya-Allah. Jadi begitu kita. Okeylah, tak apalah, dia dah pergi. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita ni, cerita kita ni. Orang muda, saya pun ialah muda juga, tapi walaupun tak berapa muda sangat, tapi muda lah sebab orang panggil imam muda, ya. Jadi sebab itulah terasa lah muda tu, orang doakan imam muda ya, sampai bila-bila pun muda, insya-Allah, ya. Jadi apa macam tadi yang Datuk Hassan sebutkan tadi, ya, nama pun sama juga, Hassan juga kan. Jadi tengok bagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah orang yang dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang Nabi sebut. Maknanya itu definisi Nabi sebut, antara disebutkan sebagai hijrah yang dia meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi kita buka begitu. Kalau orang muda ni melihat hadis ni dengan kacamata yang sebenarnya, dengan pandangan hati, dia tak akan buat apa perkara yang Allah tak bagi buat. Sebab ini yang Allah larang. Allah larang apa? Kena menutup aurat kerana dia berdosa haram. Jadi hijrah kita macam mana? Kalau kata orang yang berhijrah, dia buatlah. Okeylah, aku nak tutup aurat. Allah kata solat 5 waktu tu wajib. Maka dia buat. Ini namanya orang yang berhijrah. Every day, setiap hari kita berhijrah. Sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebutkan ada empat tanda orang bertakwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takutkan Allah. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal dengan Quran. Yang ketiga, waridha bil qalil, rasa cukup dengan apa yang Allah bagi walaupun sedikit. Yang keempat ni, tanda ataupun ciri orang bertakwa menurut kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wal isti'dad li yaumir rahil, sentiasa mempersiapkan diri. Ya, sentiasa get ready ataupun every day upgrade our life. Ya. Setiap hari kita upgrade our life. Upgrade our iman. Upgrade kita punya takwa. Maksudnya prepare, be prepared kita untuk bertemu dengan Allah. Sebab tu Nabi kata orang yang bijak itu al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdik itu ialah orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Orang yang cerdik itu ialah orang yang sentiasa mengingatkan kematian. Dia fikir kalau aku buat benda ni, walaupun hari ni okey, bukti dah kita nampak kan hari ni tak kira muda ataupun tua, soal kematian tak jadi kompromi. Itu semua rahsia Allah Ta'ala. Muda ke tua, wallah ta'ala, itu kerja Allah Ta'ala. Tengok hari ni kan, kita pun hari ni dengan COVID-19 ramai juga yang muda-muda meninggal dunia. Jadi itu membuktikan kematian tak kira siapa. Sebagai orang muda, kita ambil ini sebagai pengajaran. Ya Allah, kawanku dah pergi dalam usia yang muda. Jadi aku ni apa lagi aku nak buat ni? Bagaimana aku nak upgrade hidup aku ni? Apa lagi aku? Fikirkan perkara itu, insya-Allah kita akan sentiasa upgrade diri. Ya. Dia sebagai penutup untuk pusingan ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut dengan satu hadis Nabi SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu. Ya. Orang yang berjihad. Tadi ialah orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah dia sentiasa berjihad. Berjihad macam mana? Iaitu al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang yang berjihad itu ialah orang yang bukan semestinya mengangkat senjata. Itu jihad dalam sudut yang lain. Tapi ini juga disebut sebagai orang yang jihad. Struggle. Iaitu apa? Orang yang berjihad melawan hawa nafsu dia. Inilah satu bentuk jihad kita ataupun inilah bentuk satu hijrah kita. Jihad lawan nafsu. Kenapa payah nak buat baik ni kan? So jihad, struggle, lawan. Kenapalah susah sangat nak tutup aurat ni? Lawan. Kenapa susah sangat nak solat ni? Kenapa ni berat sangat ni? Lawan. Kan? Kenapa susah sangat nak bangun subuh? Lawan. Itu namanya orang yang berjihad. Kalau kita dapat melawan, insya-Allah itu tandanya kita telah berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah. Cantik. Alhamdulillah, satu banyak-banyak poin yang boleh diambil daripada Ustaz untuk kita bina hidup yang baru. Ya, alhamdulillah. Saya pun terkenang
Ustaz menimbulkan keadaan jihad pada dalam diri sendiri ini. Ada satu hamba Allah saya kenal. Dia berjihad di mana dia pergi mesyuarat dengan timbalan menteri. Azan bunyi dekat luar. Dia dah hijat hati, dia kata, aku di Islam, aku kena hormat pada waktu dan juga aku takut pada Allah. Memang betul. Dia dalam meeting tu, timbalan menteri duk cerita-cerita, azan bunyi. Tapi yang menteri, dia bercakap, kan? Dia angkat tangan. Dia kata, Datuk, minta maaf. Azan dah berbunyi, budak kita berhenti sekejap. Kita ni orang Islam. Jadi kita perlu menunaikan yang wajib, iaitu solat. Yang apa yang Datuk kita tu adalah dunia. Dunia ni adalah perkara yang kedua. Dibangun. Orang dalam meeting room semua cengang-cengang. Kata, itulah jihad. Dan dia kata, saya tak dudik. Tak buang-buang lah. Saya cuma takut kepada Allah, bukan dia bagi rezeki kepada saya. Allah bagi rezeki kepada saya. Itulah satu hamba Allah saya kenal. Dia memang seorang hebat. Itulah jihad, yang di mana jihad sebenarnya jihad pada diri sendiri dan nafsu. Ya. Dan kita pergi balik pada yang berbahagia Datuk Dr. Hassan. Yang saya hormati. Sebenarnya dia bos saya sebenarnya. Dia bos saya dalam projek Anjung ni. Dan kami berharaplah pada orang ramai yang mendengar, infaklah, bantulah kami membangunkan projek ini, ya, untuk masyarakat orang Islam di Nusantara ini. Ya. InsyaAllah. Jadi Datuk, Rasulullah berhijrah ke Madinah, tapi apabila dia sampai Madinah, di atas unta, dia memesan 4 perkara, iaitu pertama, sebarkan salam. Ya. Sebab apa? Yang datang tu semua orang mujahirin, orang muhajirin, orang Ansar menunggu. Ya, disuruh sebarkan salam. Nombor 2, bagilah makan. Nombor 3 adalah eratkan silaturahim. Dan keempat adalah hidupkan malam. Bangun solat malam. Itu pesan Rasulullah SAW sampai sekarang ini masih lagi valid. Masih lagi valid kita. Macam mana Datuk dalam zaman COVID ni Datuk? Kita nak menunaikan hak yang diberi oleh Rasulullah pada Rasulullah SAW, pesan kepada kita untuk kita tunaikan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Om, terima kasih Imam Muda. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan ya. Kita like and share tuan-tuan. Bagus ni tuan-tuan kita cerita ni. Bukanlah kerana saya jadi ahli panel malam ni jadi bagus tuan-tuan dan puan ya. Tapi tajuk ni tuan-tuan dan puan, kalau betul-betul kita renung-renungkan, di mana kita sebenarnya? The question that everyone must ask is, where are we currently? In which particular point are we? Dalam konteks kita nak hidup dan terus hidup, dan akhirnya malaikat maut datang bertemu dengan kita tuan-tuan dan puan. Saya nak sebut sikit, nak kaitkan dengan apa tuan-tuan. Malaysia ni sejak dalam 2-3 minggu yang akhir ni tuan-tuan dan puan, kita punya kematian hebat, kita punya bilangan cases hebat. Hari ini saja 19,991. Katakanlah 20,000 tuan-tuan dan puan insya-Allah. Kematian antara yang tertinggi 201 orang. Hari ini 201 orang meninggal tuan-tuan ya. Rumah saya ni Taman Tun dekat dengan satu perkuburan namanya Bukit Kiara, Kepulauan Bukit Kiara. Tuan-tuan dan puan, gambar yang diambil macam mana kereta jenazah berbaris-baris tuan-tuan. Antara kereta jenazah dengan kereta jenazah macam ada 2-3 kereta berselang, kosong tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sampai daripada pagi tuan-tuan dikatakan pukul 11 sampai pukul 1, pukul 2 pagi mengkebumikan jenazah tuan-tuan dan puan ni. Dan ada tempat-tempat tuan-tuan sampai tak ada dah. Kereta jenazah dah tak cukup, nak simpan jenazah di mortuary dah tak ada. Tempat mortuary, tempat bersimpan jenazah di hospital sudah tidak ada. Apa yang nak buat? MBSA tuan-tuan, Majlis Bandar Shah Alam, convert lori tuan-tuan. Lori, truk dijadikan sebagai tempat tuan-tuan untuk menyimpan mayat. Tuan-tuan dan puan, ini betul-betul tuan-tuan tak pernah berlaku dalam sejarah. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Kalau negara-negara luar daripada Malaysia tuan-tuan, mati tepi jalan, busuk tepi jalan, macam bangkai tuan-tuan, macam bangkai begitu saja. Tak ada perkebumian tak berlaku tuan-tuan dan puan. Ini yang berlaku. Dan sudah tentulah tuan-tuan, penyebaran virus ini
bertambah-tambah lagi, quadruple ke 5 kali ganda ke 6 kali ganda. Itu yang berlaku, saya tak mahu bagi tahu negara yang mana. Sebab yang terlibat dalam COVID ni sekurang-kurangnya 220 negara, tuan-tuan. 220 negara. Apa cerita dunia sekarang? Saya bagi gambaran dunia. Sekarang ni tuan-tuan nampak di dunia sekarang ni ada 203 juta, tuan-tuan. 203 juta kes. 203 juta kes maknanya 203 juta orang. Dan tuan-tuan yang mati 4.3 juta. 4.3 juta mati, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, tuan-tuan. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan. Kita tengok orang, kalau tuan-tuan, berapa ramai. Saya dah sebut, 2 hari yang lepas saya dah sebut. Berapa ramai orang yang jadi janda sebab suami meninggal. Berapa ramai anak jadi yatim piatu sekarang ni sebab mak bapak meninggal. Berapa ramai, tuan-tuan, orang yang hilang mak dan ayah. Tuan-tuan, berapa ramai yang pula meninggal, anak-anak yang kecil meninggal, tuan-tuan. Bayi pun meninggal, kerana toddlers pun meninggal. Yang besar meninggal, yang kecil meninggal. Tuan-tuan apa-apa ni? Sehingga kan sekarang ni, tuan-tuan, ada satu psikologi, ada satu psychological, something like psychological happening, tuan-tuan, sedang berlaku dalam diri kita. Kita takut, tuan-tuan, takut nak keluar, takut. Apalagi bila kita membaca cerita-cerita, dia kata, mulai daripada sekarang, you should be treating whoever you see. Kamu treat siapa juga kamu jumpa, hatta adik-beradik kamu. Katakan dia positif, katakan dia positif, katakan dia positif. Larilah daripada dia, jauhlah daripada dia, tak banyak bercakap dengan dia, tinggalkanlah dia. Inilah, tuan-tuan, new normal, tuan-tuan. Inilah normal baru. Tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan, ini kita letakkan kepada yang kita bincang ni, tuan-tuan, tentang hijrah. Paling tidaknya, tuan-tuan dan puan, sudah 2 ataupun 3 ma'al hijrah disambut dalam musim COVID ini, tuan-tuan. Tapi saya nak pergi pada yang mula-mula saya sebutkan tadi. Imam Muda pun menyebutkan. Pak Om lagi terang menyebutkannya. Di mana kita, tuan-tuan? Di mana kita? Di mana kita dari segi ibadah? Kita masih tak takut, tuan-tuan. Tak takut. Tengok orang mati semalam, tuan-tuan. 2 hari yang semalam kita tengok selebriti kita, Siti Sarah meninggal. Macam mana, tuan-tuan, sambutannya, doa orang dan sebagainya. Ini mati yang dicemburui, tuan-tuan. Memang mati yang dicemburui. Kita tengok Imam Muda Ashraf mengatakan, tuan-tuan, inilah contoh mati. Dia kata, tuan-tuan, ini syahid akhirat. Syahid akhirat, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan. Tapi macam mana dia, tuan-tuan? Macam mana dia dalam hidupnya? Apa bantuan yang diberi? Tuan-tuan, yang tuan-tuan tahu kan, musim baru ni, korban tahun ni, tuan-tuan. Dia memberi korban untuk keluar di luar negara, tuan-tuan. Satu share 1,900, satu share. Bukan RM700 macam kita di Malaysia. 1,900, 7 shares. Dia seorang, tuan-tuan. Allah yarhamah seorang, tuan-tuan. Itulah, tuan-tuan. Dan banyaknya kita tengok madrasah, banyaknya sekolah-sekolah agama dibantunya, orang-orang miskin dibantu dan sebagainya. Dalam keadaan dia pun bukan dalam satu posisi untuk membantu bersama suaminya, Encik Syuaib. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Jadi hasil daripada itu, tuan-tuan, roh bantuannya, roh pemikirannya, roh terpikir umatnya, roh fikir manusia lain selain daripada dia, roh untuk memikirkan macam yang Pak Om sebut tadi, tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya daripada Mekah ke Madinah, masih di atas unta, kaki Nabi tak tetap menjejak lagi bumi Madinah yang suci. Kaki yang suci tidak menjejak lagi bumi Madinah yang suci. Memandang dengan tepat muka orang-orang muhajirin, memandang dengan tepat muka-muka orang Ansar, Nabi masih, tuan-tuan, di atas unta, tak turun lagi, tuan-tuan dan puan. 4 nasihat Nabi bagi pergi. Inilah, tuan-tuan, inilah yang saya nak namakan sebagai inti, tuan-tuan. Kalau dikembangkan, inilah inti 4 perkara. Apa dia, tuan-tuan dan puan? Ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Pertama, tuan-tuan, afshus salam, sebarkan salam. Inilah, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang mengatakan, tuan-tuan, sama aja. Ada orang beritahu saya, doktor, sama aja good morning dengan salam. Tak sama. Tak sama. Sebab salam ini ikut sunnah. Sebab salam ini diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab salam itu hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. No, there is no such thing dalam good morning, good evening, good afternoon. Tak ada, tuan-tuan dan puan. Ataupun kadang hi there. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Tak payahlah. Saya ingat, tuan-tuan, untuk mendapatkan keberkatan dalam hidup ni, henti kalau, tuan-tuan.
Tuan-tuan hentikan. No more good morning. No more good morning. Assalamualaikum. Jumpa orang Islam, sesama Islam, Assalamualaikum. Maybe for the non-Muslim, agaknya mungkinlah kita bagi good morning dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan. Dan tentang salam ni tuan-tuan dan puan, nak dapat keberkatan. Tuan-tuan masuk ke rumah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, masuk dalam rumah, confirm rumah tak ada orang. Isteri bersalin balik kampung, anak pun ikut isteri balik kampung, kita bekerja, tuan-tuan tak balik kampung, kita seorang-seorang saja. Nak buka pintu, tuan-tuan, sunat memberi salam. Assalamualaikum. Saudara-saudara, kita bersalam kepada malaikat-malaikat yang sedang menunggu rumah kita. Tuan-tuan, malaikat-malaikat yang sedang berdiri, yang sedang khusyuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyambut tuan-tuan salam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antara malaikat dengan malaikat itu disebut tuan-tuan dan puan, antara mereka memberi salam, mereka sebutkan, bahagialah rumah ini, bahagialah tuan rumah ini, beri hidayah pada tuan rumah ini. Itu kata malaikat, tuan-tuan. Tapi berapa orang? Kita ni ada orang, minta maaf Pak Lom, ada orang dah kahwin dekat 20 tahun, 30 tahun. Seorang isteri tak pernah bagi sekali pun salam kepada suami. Tak pernah sekali pun. Seorang suami tak pernah bagi salam sekalipun kepada seorang isteri. Seorang anak tak pernah bagikan salam kepada ayah dan mak. Ayah dan mak tidak pernah bagi salam kepada seorang anak. Seorang jiran tak pernah bagi salam kepada seorang jiran, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni, di luar daripada rumah, kita bagi salam, Alhamdulillah. Tapi bila dengan isteri, kenapa tak bagi salam? Bila dengan mak mertua, kenapa tak bagi salam? Bila dengan adik-beradik sendiri, kenapa tak bagi salam? Ini masalah besar. Tuan-tuan, cerita tentang salam ni, tuan-tuan dan tuan, is voluminous. Book has been written. Voluminous, tuan-tuan dan puan. Cerita tentang salam saja, tentang memberi salam saja. Yang kedua, tuan-tuan, afshu salam wa at'imu ta'am. Beri makan pada orang miskin. Tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkannya. Beri makan pada miskin ni dalam konteks makronya, ekonomi globalnya, ekonomi negaranya, tuan-tuan. Setiap orang, tuan-tuan, wajib kepada pemerintah. Setiap orang dapat menikmati makanan yang sesuai dengan kehidupan mereka. Tak ada, tuan-tuan, yang miskin sangat, yang sampai melarat. Dalam telefon saya ni, tuan-tuan, berapa banyak SOS panggilan untuk mendapatkan, memanggil saya tak kenal sebagainya, tuan-tuan dan puan. Tolonglah doktor, RM40 nak beli susu. Tolonglah RM20, RM20 nak beli susu. Tolonglah, tolong. Nak bangun pagi, tak bangun pagi. Kita dah 3 hari tak makan pagi ni. Tolong doktor. Saudara-saudara. Wa at'imu ta'am, beri makan. Namanya beri makan, tetapi tuan-tuan, dalam konteks yang luas, dalam konteks makroekonomik, mikroekonomiknya, tuan-tuan, kita ni insya-Allah dengan resources yang ada, kita sebagai khalifah Allah mentadbir resources di Malaysia ni, tuan-tuan. Mana ada negara macam Malaysia? Minyak ada, getah ada, sawit ada. Sekarang ni lumbung emas, tuan-tuan. Lumbung emas di Pahang, lumbung emas di Kelantan, lumbung emas di Terengganu. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Apa yang Allah tak bagi kepada kita? Tuan-tuan, lemparkan apa ni? Batang ubi kayu. Tuan-tuan, insya Allah 3 bulan yang akan datang, tuan-tuan pergi boleh petik dah buat sayur, tuan-tuan, dia punya apa. Mana ada dalam dunia, tuan-tuan? Mana ada dalam dunia macam ni? Tuan-tuan, tak boleh hidup. Tuan-tuan lempar dekat Amerika pada musim tepat, musim winter. Kalau misalnya musim winter 4-5 bulan, apa yang nak hidup, tuan-tuan? Tak boleh hidup. Tapi kita ni Allah bagi semuanya sekali. Jadi, tuan-tuan, wasilul arham. Sebarkan silaturahim. Saudara-saudara, saya nak sebut kepada para penonton yang hormati sekalian. Teman-teman kita, tuan-tuan, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk syurga mereka yang memutuskan silaturahim. Tidak masuk syurga mereka yang memutuskan hubungan dengan ipar. Tidak masuk syurga mereka yang memutuskan hubungan dengan bapa betul, mak betul. Tidak akan masuk syurga mereka yang memutuskan hubungan dengan jiran tetangga, sahabat andai. Tidak memutuskan, tuan-tuan, tidak akan masuk syurga kita memutuskan hubungan dengan ketua kita. Tidak akan masuk syurga pemimpin yang memutuskan hubungan di antara mereka, tuan-tuan dan puan, kerana nak cari populariti dalam hidup mereka. Tak ada, tuan-tuan dan puan. Inilah tempat. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk syurga pada mereka yang memutuskan silaturahim. Dalam global, tuan-tuan, cuba bayangkan, tuan-tuan, negara Islam, tuan-tuan, Israel tu betul-betul tuan dipagari oleh negara Arab pasal tak pernah bersatu, pasal lumba-melumba, gaduh-bergaduh di antara mereka, tuan-tuan. Tak ada, tak boleh buat apa kepada Israel. Inilah yang berlaku. Dalam konteks yang besar, itu yang berlaku. Jadi hijrah, tuan-tuan, hijrah. Kena fikir ni. Orang Malaysia kena fikir, orang Damansara kena fikir, orang Taman Tun kena fikir, orang Kota Star kena fikir, orang Raub kena fikir, orang Kota Tinggi kena fikir, orang Kota Kinabalu kena fikir, orang Kuching kena fikir, orang Singapura kena fikir, orang Badan Seri Begawan kena fikir. Tuan-tuan nampak, yang akhirnya Nabi kata, wasulul arham wasallu bil laili wan nasu niyam.
hendaklah kamu bangun malam menunaikan sembahyang malam. Bangun malam tuan-tuan, bangun malam. Tuan-tuan, kalau umur dah 50, 60 ni tak bertahajud lagi, macam mana tuan-tuan, macam mana? Kalau umur 60, 50 ni tak tahu sembahyang tasbih lagi, macam mana tuan-tuan? Kalau 50, 60 ni tak tahu sembahyang taubat lagi, macam mana tuan-tuan? Kalau 50 dan 60 dah hidup dekat 70 tahun, tak pernah gugur sebutir air mata kerana takutkan Allah. Macam mana tuan-tuan? Macam mana kita nak hidup ni? Inilah hijrah yang kita kena fikir. Tuan-tuan dan puan, ada satu benda dalam hidup manusia ni. Kita ni dalam badan kita 70% cecair tuan-tuan. 70% are liquid. 70% adalah air dalam badan kita ni. Hanya ampunnya 30% saja dalam bentuk dagingnya, dalam bentuk otot-otot dan sebagainya, tulang belulang dan sebagainya. Saudara, semua air itu subjek kepada kekeringan. Dan ini namanya dehydrated, dia boleh mati tuan-tuan. Tapi ada satu air yang tidak akan kering-kering tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu apa tuan-tuan? Air mata tuan-tuan. Air mata tidak akan kering. Pasal lepas air mata tak ada kering, tuan-tuan, air mata tu mesti ditumpahkan untuk merasakan agungnya Allah, kerdilnya kita. Air mata mesti ditumpahkan. Isteri tak pakai tudung lagi dia tuan-tuan. Air mata ditumpahkan. Anak-anak kita tuan-tuan kurung dalam bilik, dia tak tahu bila dia keluar, tak tahu bila dia makan. 3 pagi tak tidur lagi anak lelaki dan perempuan. Apa mereka tengok? K-pop, K-drama. Semuanya Korea, all Korean. Makanan Korean, mentality Korean, cerita Korea, tuan-tuan, pop Korea, drama Korea. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Macam mana kalau datang dengan tiba-tiba COVID-19 tuan-tuan. Ada sekarang ni Delta 1. Sekarang ni yang sedang melanda kita Pak Om, imam muda, namanya Lambda. LAMDA. Lambda ni berasal tu virus daripada Chile, Santiago sana tuan-tuan, Latin America. Ini tuan-tuan dikatakan lebih hebat daripada Delta. Kena saja kita tuan-tuan, tak tunggu 4 jam, 5 jam tuan-tuan, dengan izin Allah, kembalilah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab itu marilah kita sama. Saya nak seru diri saya, nak seru anak-anak saya, nak seru keluarga saya atas nama hijrah. Atas nama hijrah dan COVID-19 ini. Marilah tuan-tuan dan puan, sedarilah. Nangislah. Tuan-tuan dan puan, beribadahlah. Bertahajudlah. Bacalah Quran, tuan-tuan, bacalah Quran. Tuan-tuan, berzikirlah, tuan-tuan. Bertaubatlah, tuan-tuan. Kalau ini tidak dapat dilakukan, tuan-tuan, saya tak tahu. Tuan-tuan nak jawab macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan, nanti besok malaikat tanya, tuan-tuan. Allah tanya kepada kita, engkau dah diberikan dekat 3 tahun COVID. Kau duduk di rumah, tak keluar-keluar. Anak di rumah, isteri di rumah, engkau di rumah. Tapi engkau masih tak sembahyang. Jemaah masih tak ada lagi di rumah. Sembahyang macam berjemaah tidak ada lagi di rumah. Engkau tak baca Quran lagi. Isteri engkau tak baca Quran lagi. Pasal suami tak baca Quran lagi. Anak-anak tak baca Quran. Pasal mak bapak tak baca Quran. Akhirnya, engkau gersang. Agama engkau gersang. 2 bulan, 2 tahun setengah, 3 tahun dalam COVID ini. Tapi masih gersang lagi. Engkau berjumpa dengan Allah dalam keadaan gersang. Jiwa yang gersang, hati yang gersang, iman yang gersang, Islam yang gersang. Mana ke tempatnya, tuan-tuan dan puan? Tak payah tanya dah di mana tempatnya. Tempatnya ada 2, tuan-tuan. Satu nama tempatnya, tuan-tuan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itu yang memberikan kemenangan oleh Allah. Kalau apa yang saya describe tadi, tuan-tuan, dalam Al-Hijrah ni, dalam COVID ini, kita tak berubah juga. Saya rasa tuan-tuan dan puan, saya tak tahulah di mana nak diletakkan. Saya tak berani nak cakap. Ini tentang hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Om. Terima kasih Datuk. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sekalian mendapat banyak ilmu malam ni. Dan share lah pada mereka yang tidak hadir, supaya dapat manfaat ilmu yang diberi oleh Datuk Hassan dan juga Imam Muda Hassan, Dudu Hassan. Alhamdulillah. Jadi balik kepada Ustaz Hassan, ya, kita macam Allah Yarhamah Siti Allah Akbar. Siti Sarah. Siti Sarah memang hebat. Saya tengok memang hebat. Ya, kita kagum seorang yang begitu pemurah, di mana dia menolong banyak makhluk, banyak orang yang boleh menolong. Ya. Dan juga ialah kita pun berharap banyak lagi orang macam ni timbul dalam masa COVID ni. Tapi alhamdulillah, Persatuan Harian Kematian dalam masa perdana membantu
asnaf memang diusahakan untuk mencari sesiapa yang susah, yang untuk membeli makanan, pampers, gas, kita membantu. Ya, alhamdulillah tidak pernah gagal lagi. Ya, dengan bantuan-bantuan ini, dan juga baru ini saya pun pihak hospital pun ada kirim salam, pihak Yayasan Persediaan Sabar pun menolong, membantu orang COVID yang menunggu di mana makanan tidak ada. Ya, itu pun adalah bahagian daripada usaha Yayasan Persediaan Sabar untuk membantu orang Islam kita. Dan Ustaz, Hasan, apa yang Datuk cakap tadi ialah realiti, dan keinsafan dari segi hakiki pada orang muda ni macam mana, Ustaz? Apakah cara approach kita untuk memberi keinsafan pada mereka, supaya mereka insaf dan sedar yang hijrah ini adalah satu-satu platform di mana untuk mengubah diri untuk kebaikan umat, bukan sendiri, umat sekeliling dan masyarakat. Amin. Macam mana, Ustaz? Sila nasihat. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Om. Ya, seterusnya Ayahanda Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, seterusnya penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya, sebenarnya perkongsian yang menyentuh kalbu daripada Datuk Hassan sebentar tadi menceritakan tentang the reality, apa yang kita alami pada hari ini. Ya, Allahu Akbar. So, tambahan pula kita dapat perkhabaran berita itu dan ini dengan varian barunya dan sebagainya. Kan? Dan memang semalam wife saya dia ada ikut satu dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan sepengajian sewaktu di Universiti Malaya. Salah seorang kawan dia adalah seorang doktor psikiatri. Seorang doktor psikiatri, dan semalam dia buat sharing berkenaan dengan mental issues, ya, mental health problem, ya, iaitu berkenaan dengan, dan dia mengatakan sekarang ni sangat benda ni semakin berleluasa, orang berhadapan dengan penyakit ni lah, stress, anxiety, depression. Dan saya jumpa juga Pak Om, ya, dan juga Datuk Hassan, saya jumpa dengan seorang kaunselor di hospital baru ni. Saya sembang dengan dia, dia kata memang kes bunuh diri itu memang tinggi, dan dia kata sebab apa? Sebab antara punca besarnya COVID-19 kerana diorang tak boleh nak keluar rumah. Sebelum ni memang diorang ni ada masalah depression, dan memandangkan tak boleh keluar rumah itu menambahkan lagi keadaan depression dia. Ya, depresi itu makin tinggi. Sebab apa? Sebab dia tak boleh jumpa mak ayah dia. Sebelum ni kalau dia tekanan, dia jumpa family members, dia jumpa friends dia, ya, dia keluar sana sini, boleh mengurangkan, decrease dia punya level of anxiety, level of dia punya depression. Tapi sekarang ni tak boleh, so makin stres, makin depressed, menyebabkan akhirnya dia ambil keputusan dia bunuh diri dan sebagainya. So memang kadar tu agak tinggi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Dan inilah kita kata benda yang memang tak nak kita kena berhadapan. Kita kena adapt dan kita kena face. Tak boleh nak lari. Allah Ta'ala dah jadikan perkara ini tak berlaku. Bagaimana kita nak berhadapan? Sekarang ni tinggal bagaimana kita melihat situasi itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat satu nasyid, ya, kumpulan Nada Murni. Ya, tapi lirik dia bagus. Cuma mungkin sesuai untuk kita bincangkan pada malam ini. Lirik dia kata apa? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. So kata-kata ni bagus, yang untuk kita ambil dia sebagai cara untuk kita beri keinsafan pada diri kita. Macam yang disoal oleh Pak Om tadi, macam mana kita nak approach jiwa
masyarakat, mungkin anak-anak muda, mungkin siapa-siapa saja, bagaimana kita nak menimbulkan rasa keinsafan. So gunakanlah perkara ini. Aplikasikanlah apa yang disebutkan sini. We have to use kita punya apa? Pandangan hati. So tengok, kita, Imam Al-Ghazali pun ada sebut, hidup kita ni, kita akan, dalam diri kita ni, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 elemen yang kita tak nampak dengan mata kasar, tapi dia ada, dia wujud. Yang pertama ialah akal. Akal, pandangan akal tu ada. Yang kedua nafsu. Mana letak akal kita tak tahu. Adakah akal tu letak je di otak? Wallahu alam. Orang Melayu kata jangan letak otak kat lutut kan. Jadi adakah otak tu letak dekat lutut? Ya. Jadi kita tak tahu di manakah letaknya akal. Tapi dia ada tak? Ada. Adakah dia letak di otak? Wallahu alam. Ya. Yang kedua nafsu. Nafsu nampak tak? Nafsu makannya, nafsu itu dan macam-macam. Nakkan kepada dunianya dan sebagainya. Nafsu. Di mana nafsu? Tak nampak tuan-tuan. Tapi ada tak ada. Dia tidak nampak secara fizikal. Nafsu makan. Cuba tunjuk nafsu kamu. Boleh tak dia nak buat keluar nafsu tu? Tak nampak. Dia kata, saya nafsu makan ni, makan banyak-banyak. Itu perbuatan. Yang kita katakan nafsu tu di mana? Wallahu ta'ala alam. Dan yang ketiganya Imam Ghazali sebut, kita ada hati. Di mana letaknya hati? Hati is not a liver. Liver tu ialah kita punya anggota. Ya kan? Tapi di mana yang disebut dalam hadis, yang disebut dalam Al-Quran tentang hati ni, bukanlah yang dimaksudkan liver tu. Dia organ dalaman. Tapi yang dikatakan hati, awhat, itu adalah yang dimaksudkan hati yang tidak nampak. Perasaan, feel. Ya, feeling love, kita sayang isteri kita, sayang anak kita, sayang cucu kita, sayang isteri kita, sayang binatang sebagainya. Perasaan yang datang kok mana? Boleh tunjuk tak? Nampak tak dengan fizikal? Tak. Tapi dia ada tak? Ada. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, hari ini dalam melihat COVID-19, dalam kita menyambut Ma'al Hijrah 1443 Hijrah, berhadapan dengan COVID-19 yang real tuan-tuan, bukannya main-main. Ya. Macam mana caranya? So banyak gunakan ataupun kita sebut sebagai switch on pandangan hati. Jangan tutup hati tu. Bukakan pandangan hati. Selama ni mungkin kita switch off kita punya pandangan hati. Bila kita switch on pandangan hati tuan-tuan, insya-Allah hidup kita akan nampak jalan yang lurus, nampak tenang, nampak realiti, nampak diri kita ni siapa. Contoh saya buat analogi macam ni lah, ya, analogi macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin ada dua peristiwa yang ada situasi yang sama tapi bagaimana menguruskan keadaan itu tak sama. Contohnya ada seorang hamba Allah ni, dia bawa kereta kemudian tak payahlah saya bawa cerita macam ni lah, ya Pak Om ya. Dulu ada peristiwa, katanya peristiwa benar, lama dah ni. Saya dapat tu kecil-kecil dulu ya. Ada satu pasangan suami isteri ni, dia ada seorang anak. Anak dia ni, dan dia ni orang kata yang berada lah, ya, dia ada pembantu rumah. So husband and wife ni sangat busy dengan perniagaan, dengan kerjanya, orang yang berpangkat outstation. So anak ni ditinggalkan dengan bibik dia di rumah. Satu hari anak dia umurnya lebih kurang 3-4 tahun macam itulah. Anak ni dia punya hobi dia ialah melukis. Satu hari tuan-tuan dan perempuan, anak ni main di kawasan halaman rumah. Dia nampak ada satu paku karat, sebatang paku karat. Dia ambil sebatang paku karat tu dan dia cari dekat mana dia nak lukis lukisan. Dekat mana dia nak melukis ni. Dia cari, pergi dekat tanah, dia lukis-lukis tak berapa nampak. So dia nampak kereta ayah dia yang warna hitam, ya, berkilat tu. Dia mungkin dia pun mengatakan, dia fikir macam ni lah kan, budak kecil tuan-tuan. Dia tengok, oh ini rasa ni tempat yang paling bagus untuk dia melukis. Dia pergi dekat kereta ayah dia yang warna hitam tu. Dia buat lukisan tuan-tuan menggunakan paku tu. Nampak jelas. Dilukis gambar ayah dia. Dilukis gambar mak dia. Dilukis bibik dia. Dilukis diri dia. So dia nak cerita apa? This is my family. Nampak tak? This is my happy family. And then tuan-tuan, ayah dia balik rumah. Tengok-tengok keretanya bercala tuan-tuan. Ayah dia menjerit, siapa punya kerja ni? Bibik pun kelang kabut keluar rumah.
Dia kata, kenapa encik? Kenapa encik? Ini kereta aku kenapa berkarat? Kereta ni bercala, siapa buat? Saya tak tahu encik, saya tak tahu encik. Anak yang daripada dalam rumah mendengar ayahnya balik, dengar suara ayah, berlari bergegas keluar rumah. Dia kata apa? Adik yang lukis, adik yang lukis. Ayah ni tak kira apa tuan-tuan, dia ambil ranting kayu, dia pegang tangan anaknya, dia pukul tangan anak tu. Berberak tuan-tuan. Puas hati. Tak cukup dengan tu, dia pusing pula sebelah ni. Dia pukul sebelah ni pula tuan-tuan. Ya? Depan belakang tangan anak tu dia rotan. Anak tu kata sakit. Dalam keadaan anak tu tak tahu apa salah dia. Lepas tu ditinggalkan pada bibik dia. Dah jaga dia. Kononnya tuan-tuan, itulah cara nak mengajar anak. Nak mengajar anak supaya dia sedar dia tu silap. Tapi anak tu tidak diberitahu apa kesilapan dia. Sampai anak tu demam tuan-tuan. Demam, kena jangkitan kuman dan sebagainya. Demam. Bagi tahu kat bos, bibik bagi tahu kat majikannya, anak encik demam, tak apa, bagi makan Panadol yang sihatlah. Sampai mudarat seminggu demam, akhirnya bawa pergi hospital. Bawa pergi klinik kata tangan dia sangat seriousnya sebab dah jangkitan kuman. Bawa pergi hospital. Sampai hospital doktor kata this is very serious. So dia kata kenapa? Kena potong tangan anak. Bila kata potong tangan anak tuan-tuan dan perempuan, akhirnya apa jadi? Terpaksalah ayah ni sign keizinan untuk bagi kebenaran nak potong tangan anak tu. So itu yang terbaik. Anak tu dia dah selesai pembedahan dan sebagainya. Bila anak tu jaga daripada tidur, setelah ditidurkan, bila dia jaga, dia tengok tangan dia berbalut. Dia tengok ayah dia ada sebelah dia, mak dia ada sebelah dia, sedang meratap sayu sepi begitu. Maka anak ni tanya, mana tangan adik? Mana tangan adik? Bila anak ni tanya di mana tangan adik tuan-tuan, si ayah tu meluru lari. Seorang diri menangis di hujung pintu sana, menangis. Menyesal tuan-tuan. Soalan saya ialah apa? Sewaktu si ayah tadi merotan ataupun memukul tangan anak dengan ranting kayu tu, dia guna pandangan apa tuan-tuan? Dia gunakan pandangan mata yang menipu. Lirik nasyid tadi tu. Pandangan mata yang menipu. Dia tengok kereta yang bercala semua tu pandangan mata dia menipu. Jangan terlalu percaya. Dia guna apa tuan-tuan? Dia guna pandangan akal yang selalu tersalah. Ya, kadang-kadang betul tapi kebanyakan keadaan salah. Quran tak boleh guna akal. Kita akan tersesat. So jangan percaya pada akal sangat. Sebab dia sangat limited. Si ayah ni menggunakan pandangan apa? Pandangan nafsu yang selalu melulu. Marah, benci, dendam, kesumat. Itu yang dia utamakan, didahulukan itu. Dia switch on mata, dia switch on akal, dia switch on nafsu. Hati dia switch on tuan-tuan. Tak. Bilakah si ayah ni switch on hatinya? Ketika mana si anak tu tanya, di mana tangan adik? Sewaktu tu ayah tu berlari, menangis bersendirian menyesal. Itulah sebenarnya pandangan hati. The problem is, dia dah terlambat tuan-tuan. Dah lambat. Kalau di awal lagi dia switch on hati, selesai masalah. Switch on hati macam mana? Mudah. Ya, dalam masa yang singkat ni sebut. Bila dia tengok situasi tu, okey. Tadi situasi tadi dia menggunakan mata, akal, nafsu. Marah, dendam, rasa diri betul, sombong, ego dan sebagainya. Akhirnya mudarat pada diri. Kalau si ayah tu switch on hati, di awal lagi. Situasi yang sama, keretanya calar. Dia nak buat apa? Gunakan switch on hati. Baik, istighfar dulu, astaghfirullahalazim. Istighfar. Sebab marah ni, syaitan punya kerja. Lawannya dengan istighfar, astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Kereta cala anak aku kecil lagi. Kalau aku pukul tangan anak aku, mungkin dia akan sakit. Dia tak faham. Dia perlu diberi penjelasan. Perlu diberi kefahaman. Tenang. Nabi kata apa? Waktu kita marah bagaimana? Masuk ambil wuduk, solat dan sebagainya. Untuk menurunkan nafsu kita. Supaya hati kita sentiasa duduk di depan. Selesai. Bagi tahu ke anak, adik, yang lepas ni kalau nak lukis dekat kertas ni, ajar macam ni kereta, ya tak boleh lukis. Tengok anak pun sayang pada dia, anak tak kena potong tangan, selesai masalah. Yang ini COVID-19 tuan-tuan. Kalau kita pandang dengan pandangan mata, nafsu, akal, kita akan harus ketakutan, kebimbangan, rasa serba salah dan sebagainya. Terus rasa seronok dengan dunia dan sebagainya. Tapi kalau kita switch on hati, ya Allah, kalau aku pilih jalan ini, ya Allah, ke mana aku tak tahu esok aku ada lagi ke?
virus ini tuan-tuan, ya Allah, dia datang secara tiba-tiba. Adakah aku masih ada masa lagi? Sempat tak lagi? Ke mana aku nak bawa permusuhan dendam ini? Nak bawa ke mana harta dunia ni? Kalau aku tak ada esok, nak mana kebawa ni? Apa yang aku seronok sangat hidup kat dunia ni? So apa lagi ini tunggu? Switch on hati. Kembali pada Allah. Ya Allah, cukuplah ya Allah. Sedarkan aku ya Allah. Aku tak tahu, yang penting kau lihat aku ya Allah. Kalau sekiranya aku tak panjang umur, mudah-mudahan ya kau pandang aku. Wallahu a'lam. Itu sekadar insya-Allah. Terima kasih Ustaz Hasan, Masya Allah. Sungguh bererti dan bermakna. Yalah, kebanyakan kita ni sekarang gunakan nafsu. Kita marah orang ni, marah orang tu, kita COVID. Ya, orang ni keluar pergi makan, pergi berjumpa dengan kita, tak pakai face mask, ya, tidak ikut SOP. Yalah, kita sebenarnya COVID tu adalah makhluk Allah. Tak kira mana pun, semua makhluk Allah. Dan kita nak marah pun, Allah punya kuasa. Allah yang menentukan. Hidup mati, not in our hands. Allah berkuasa. Apabila sampai masanya, tak lewat sesaat, tak cepat sesaat, kita akan pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Datuk, inilah penghabisan dah. Dia Datuk bisa minta sum up, roll up kita punya perbincangan hari ini, dan berilah patah dua kata nasihat kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. InsyaAllah. Silakan Datuk. Okey, Pak Imam Muda, kita dah berbincang hampir 1 jam kan ya. Kita mula tadi dalam pukul 10, 9, 11, 9.12. Sekarang jam saya pukul 10.11. Maknanya tinggal 1 minit lagi 1 jam kita berbincang. Alhamdulillah. Apa yang kita dapat tuan-tuan dari perbincangan ini? Pertama, alhamdulillah ya. Kita harap insya-Allah kita berbincang ni tajuknya hijrah, tapi settingnya ialah COVID-19. Jadi cantiklah Imam Muda pun, Pak sendiri pun telah letakkan di mana COVID-19, di mana hijrah. Macam mana kita nak adakan congruence pertemuan di antara COVID-19 ini dengan hijrah, supaya dengan congruence itu ada dia punya point of meeting itu, point of convergence tu antara hijrah dengan COVID-19. Kalau kita dapat strike kan yang itu, insya-Allah hidup kita lebih bermakna lagi tuan-tuan dan puan. Maknanya kita menghadapi COVID-19 ini dengan penuh keinsafan. Kita menghadapi COVID-19 ini dengan penuh kesedaran. Kita menghadapi COVID ini dengan penuh kasih sayang kita kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada umat kita, kepada masalah-masalah yang dihadapi tuan-tuan, kesukaran-kesukaran, ada yang berhenti kerja, ada yang gaji dipotong 30%, ada yang potong 50%, ada yang berhenti kerja langsung tuan-tuan dan puan. Dalam keadaan tuan-tuan masyarakat merana sekarang ni. Peniaga-peniaga kecil merana, peniaga sederhana merana. Tuan-tuan, hotel-hotel besar, hotel 5 star, 6 star tutup tuan-tuan. Hotel besar. Saya tak mau sebutlah nama-nama hotel yang tutup di Kuala Lumpur tuan-tuan dan puan. Hotel yang hebat-hebat besar-besar tutup tuan-tuan dan puan. Mana kita pernah terfikir tuan-tuan? Mana kita pernah terfikir? Sebab pelancongan di Malaysia ni menyumbang agak-agak ni kadar dalam 15% ke 20% tentang penghasilan negara daripada kita punya pelancongan dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan dan puan, yang kedua, kita tadi menyebutkan persoalannya hijrah ini. Hijrah yang macam mana kita hendak? Adakah physical hijrah saja? The one that we understood, it is a physical hijrah. Nabi migrating daripada Mekah ke Madinah, itu saja yang kita tahu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, hijrah intellectual, hijrah emotional, above all, hijrah spiritual tuan-tuan. Hijrah spiritual. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muda tadi, hijrah kita nak badan kita hijrah, kita nak kepala kita hijrah, kita nak brain kita hijrah, kita nak akal kita hijrah. Tapi Imam Muda mengata hati tuan-tuan, hati. Hati kena dihijrahkan tuan-tuan dan puan. Daripada hati yang tuan-tuan dan puan yang tak nampak kebaikan, hati yang tuan-tuan tak tunduk kepada perintah Allah, kepada hati yang nampak dengan jelas kebaikan dan tunduk kepada perintah Allah dan menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga, apa yang kita nak buat sekarang? Apa yang kita nak buat tuan-tuan dan puan? Secara tidak langsung Pak pun dah menyarahkan tadi beberapa perkara yang kita nak buat. Apa dia tuan-tuan dan puan? Yang pertama, insya-Allah mari kita cari ilmu Islam. Mari kita cari ilmu Islam, hidup dengan berilmu dan beramal. Ilmu amal mencetuskan iman. Ilmu amal mencetuskan iman. Macam mana tuan-tuan? Ilmu tentang solat. Tahsinkan solat.
ilmu tentang Quran, ilmu tentang mendidik anak, ilmu tentang mendidik keluarga, ilmu tentang mendidik isteri, ilmu ketetanggaan, ilmu kejiranan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan bukan ilmu berdasarkan barat semata-mata, tapi paksinya adalah iman. Jiran dengan iman, jiran dengan Islam, jiran dengan takwa. Begitu tuan-tuan. Masyarakat lebih besar. Dan yang keempat tuan-tuan dan puan ialah kita sebagai ketua keluarga. Ketua keluarga tuan-tuan, tuan-tuan akan ditanyakan tuan-tuan. Tuan-tuan akan ditanyakan. Saya akan ditanyakan, tuan-tuan akan ditanyakan. Lebih besar daripada itu, kita ketua masyarakat tuan-tuan dan puan. Kita tuan-tuan ketua masyarakat. Lebih besar daripada itu, tuan-tuan pemimpin negeri, pemimpin negara tuan-tuan. Tuan-tuan akan dipersoalkan. Kalau kita yang biasa ni tuan-tuan menghadap Allah besok ada 6, 7 soalan. Pemimpin besar negara ini mungkin ada 20, 30 soalan yang mereka kena jawab tuan-tuan dan puan. Mereka kena jawab tuan-tuan. Soal keadilan, entah berapa soalan nanti. Soal kita tuan-tuan, macam mana kita mentadbir negeri, macam mana kita mentadbirkan treasury negara, perbendaharaan negeri, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawablah tuan-tuan. Tapi kalau misalnya kita tak kisah agama, tak kisah hidup beragama, pemimpin pun tak kisah agama tuan-tuan, nak jawab macam mana bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan yang berhormat sekalian, insya-Allah kita seronoklah Persatuan Khairat Kematian Damansara Perdana boleh anjur program macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak sebut beberapa perkara lagi. Kita ni di yayasan ni, Pak Om ni tuan-tuan timbalan ketua, timbalan pengurusi Yayasan Sabha di Malaysia ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita ni di Yayasan Sabha ni ada satu unit tuan-tuan. Unit namanya Unit Keluarga Sakinah. Unit Keluarga Sakinah, dalam tu unit usrah keluarga. Tuan-tuan dan puan, siapa keluarga yang menghadapi masalah? Dalam keadaan sekarang ni, masalah nak letakkan agama, masalah nak masukkan agama, masalah nak masukkan bibit agama, masalah nak injek, nak suntik agama dalam keluarga. Macam mana supaya sembahyang berjamaah tertegak dalam keluarga, supaya Quran tertegak dalam keluarga, supaya anak kita tuan-tuan amal ma'ruf nahi mungkar tertegak dalam keluarga, supaya amalan-amalan hati yang Imam Buddha sebutkan ini tertegak dalam keluarga kita. Supaya kasih mengasihi kerana Allah tuan-tuan tertegak dalam keluarga. Sayang isteri, sayang suami, sayang anak, sayang adik, sayang kakak. Tuan-tuan berdasarkan kepada sayang kita pada Allah dan Rasulnya tertegak dalam keluarga. Tuan-tuan, tentang itu kalau tuan-tuan ada mengenai masalah, hubungi saya tuan-tuan. Kita ada tidak kurang daripada 12 ke 15 ustaz-ustazah yang sanggup menolong free tuan-tuan, free. Kita tak charge apa-apa tuan. Inilah salah satu aktiviti dakwah daripada Yayasan Sabha yang kita persembahkan kepada tuan-tuan dan puan. Kontak saya tuan-tuan, tuan-tuan kontak saya. Macam mana nak buat? Suami yang membengkel, suami yang panas baran dan sebagainya. Rumah tangga tak aman, anak benci, anak perempuan bencikan ayah. Anak lelaki bencikan ayah, isteri bencikan suami. Tuan-tuan, macam mana nak mengendalikan rumah tangga? Call tuan-tuan. Bukan kita kalau ada pun counselling kita ni dalam bentuk yang kita akan sebutkan nanti apa bentuknya. Individual counselling kita tak buat tuan-tuan. Tapi tak ada satu bentuknya tuan-tuan. Yang dalam keadaan kita sekarang COVID sekarang ni, online sekarang ni, kita boleh buat counselling secara itu. Dan yang akhirnya tuan-tuan puan, saya ingin menyebutkan kita punya Telegram tuan-tuan ni. Tuan-tuan joinlah Telegram kita tuan. Joinlah Telegram. Tuan-tuan tengok hari ni apa yang ada? Hari-hari ada new posting. Hari-hari ada perkara baru tuan-tuan. Hari-hari. Sebabnya kita hendakkan Telegram kita ni menyediakan satu suasana persekitaran supaya tuan-tuan hidup dalam Islam, dewasa dalam Islam, tua dalam Islam dan mati dalam Islam. Kalau tidak tuan-tuan dan puan, kalau tak ada persekitaran itu, apa yang dunia kata tentang ekosistem, kalau tak ada dalam ekosistem yang macam itu tuan-tuan, takutlah kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah tidak redha kepada kita dan kita tidak redha kepada Allah. Kita hendak tuan-tuan dan puan, semuanya malaikat menyuguhkan kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhirnya Pak Om, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih kepada Persatuan Khairat Kematian Damansara Perdana. Terima kasih kepada Pak Om yang mengusulkannya. Terima kasih kepada Imam Muda. Saya harap tuan-tuan ada lagi satu tuan-tuan kita punya jadual tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan jadual kita. Jadual dalam Facebook ada, dalam Telegram ada, dalam YouTube ada, dalam Instagram ada, dalam TikTok pun ada tuan-tuan. TikTok. Sekarang saya ada akaun TikTok tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Tadi saya merakamkan dalam 10 rakaman tuan-tuan. 1 minit setengah sampai 1 minit setengah. Apa dia yang saya rakam tadi tuan-tuan? Saya rakam tadi amal kecil
tapi tuan-tuan dia punya pahalanya melangit. Amalan kenit, namanya amalan kenit, pahala melangit. Tuan-tuan tadi baru ada 13 siri yang saya rakamkan tadi, 1 jam setengah, 1 minit setengah, 1 minit setengah. Tak dan 2 minit tuan-tuan, 1 minit setengah aja. Tuan-tuan bolehlah bersama-sama menonton insya-Allah dalam TikTok tuan-tuan insya-Allah. Jadi Pak sekali lagi terima kasih kepada Imam Muda. Imam Muda berjumpa lagi nanti minggu depan hari Ahad pagi kita berjumpa, dan jangan lupa tuan-tuan dapatkan jadual kita. Jadual kita Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad pagi pukul 7, malam pukul 9.15. Dan tuan-tuan kita ada hari minggu yang pertama dengan minggu yang ketiga. Minggu pertama, minggu ketiga pukul 5.15 petang tuan-tuan. Pak bersama dengan saya, orang Singapura bersama dengan saya, orang Brunei bersama dengan saya, orang Indonesia bersama dengan saya. Kita kata tuan-tuan, rentas 4 negara. Rentas 4 negara membawa obor La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa tuan-tuan, minggu pertama, minggu ketiga, Pak saya, Habib namanya tuan-tuan, Habib Abdul Rahman daripada Singapura. Kemudian tu kita ada daripada Brunei, kita ada Ustaz Abdul Rahman daripada Brunei, dan juga kita ada daripada Bogor, Indonesia. Kita ada insya-Allah tuan-tuan kita dah lupa namanya. Ustaz Nur Redha. Ustaz Nur Redha tuan-tuan nampak insya-Allah. Jadi Habib daripada Singapura, Habib dia tuan-tuan, kalau saya tambah sikit, Habib ni dalam keadaan tuan-tuan duduk atas katil, baring atas katil. Accident, tulang belakang ni habis tuan-tuan dan puan, buat apa ni reconstructions of dia punya backbone dan sebagainya. Dia tuan-tuan bedridden tuan-tuan, bedridden. Tapi kalau tuan-tuan tengok cara dia menyampaikan agama, cara dia menyampaikan dakwah, cara dia menyampaikan kebesaran Allah, tak nampak suara jelas, tuan-tuan, Al-Quran jelas dalam kepalanya, hadis jelas dalam kepalanya. Perkhidmatannya bukan Singapura, dia orang Singapura tuan-tuan. Perkhidmatannya seluruh dengan Nusantara ini, dia pernah berkhidmat menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, kita harap orang Brunei bersama dengan kita, orang Singapura bersama dengan kita, orang Indonesia bersama dengan kita, Selatan Thailand bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Hari Sabtu minggu pertama dan minggu yang ketiga pukul 5.15. Jadi cukuplah Pak insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih puan-puan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Hassan dan Imam Muda Hassan. Saya bagi pihak Persatuan Hari Kematian Damang Salam dan terima kasih kepada Datuk Hassan dan juga Ustaz Ali, Ustaz Hassan Adli atas kehadiran dan berkongsi ilmu malam ini. Dan insya-Allah jika Allah mengizinkan, kita akan ada sesi yang macam ni lagi pada masa akan datang. Jadi untuk mengakhiri majlis malam ni dengan tasbih kifarah dan juga dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illadzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Masya-Allah. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah.